Guys, nampaknya telah pun bulan ke-6 saya telah pun melabur ke dalam StashAway dan saya telah pun membeli portfolio saya fully 100% S&P 500, di mana S&P 500 ni ialah sebuah basket terhadap 500 stok yang paling besar sekali yang ada di negara US ataupun Amerika Syarikat, dan sebanyak RM4,800 saya telah pun spend ke dalam S&P 500 ini. So, mesti korang tertanya-tanya, berapakah keuntungan saya selepas saya telah pun melabur sebanyak ini dalam masa 6 bulan ini? Jadi jawapannya ialah, tapi sebelum itu saya nak tanya korang dulu, korang dah daftar Luno? Guys, kat sini saya nak cerita macam mana korang boleh dapatkan duit RM75 dengan hanya hujung jari saja guys. Sangat mudah, sangat simple. Korang duduk pun boleh buat duit. Cuma dia ambil masa 30 hari lah. Caranya adalah sangat mudah, di mana korang boleh daftar Luno. Luno adalah sebuah crypto exchanger, tempat untuk korang membeli kripto. Tetapi mereka sedang memberi reward RM75 guys pada mereka yang baru nak daftar Luno. So kalau korang tak ada akaun Luno, korang boleh daftar Luno sekarang juga guna link yang saya letakkan di bahagian description. Dan jangan lupa masukkan kod ini supaya korang dapatlah free reward RM75 ini. So seterusnya adalah korang perlu deposit RM260 dan belilah apa-apa saja kripto. Tapi nak senang, korang beli saja Bitcoin sebanyak RM260, and then korang hold selama 30 hari. Korang akan terima free reward RM75 setelah 30 hari tersebut. So dalam masa sebulan korang telah pun mengalami keuntungan 30% daripada korang punya modal guys. Semuanya di hujung jari sahaja. Tapi korang kena adalah duit RM260 ini. So guys, saya rasa memang sangat-sangat rugilah kalau korang tak utilize opportunity yang sangat mantap seperti ini. RM75 guys, siapa nak bagi guys? Free money. Jadi 1, 2, 3, saya punya portfolio adalah, tara, saya mengalami negatif RM118 guys. So saya masih lagi rugi, walaupun saya telah pun melabur selama 6 bulan guys, tapi saya masih lagi rugi. So, sepanjang daripada bulan 12 hari itu sampailah sekarang, tidak pernah lagi pun sekali pun kita berada dalam keadaan untung. Kita masih lagi berada di dalam keadaan kerugian untuk selama sebulan yang lepas lah. Dan sekarang ini terdapat sebuah benda baru, iaitu My Payout Preference, di mana macam korang tahu di S&P 500 ni korang akan sentiasa dapat dividen lah. Biasanya dividen ini korang akan dapat setiap kuartal, tapi ni saya tak pastilah. Biasanya macam tu. So apa yang akan jadi, dividen yang korang terima, dia akan reinvest semula korang punya dividen dan membeli lebih banyak stok S&P 500 korang. Bermaksud, andai katalah korang mendapat dividen sebanyak RM100, dividen itu akan digunakan untuk membeli S&P 500 dengan ticker kodnya IVV ini. Jadi sedikit sebanyak korang punya jumlah unit ini akan bertambah. Walaupun korang tidak membelinya, duit yang korang telah labur sebelum ini bekerja untuk korang mendapatkan lagi banyak unit dan menjana keuntungan lah, senang cerita. Dan saya punya StashAway simple pula. Sekarang ini dia punya dividend rate, interest rate adalah lebih kurang 3.1% per annum. Dan apabila kita tekan ini, kita boleh nampaklah total return adalah RM37, projected rate 3.1% per annum. Dan saya telah pun menerima lah dividen sebanyak RM2.55 pada 11 Januari 2023. So apa yang kita boleh lihat di sini di StashAway simple ini, dividen yang korang terima lebih rendah lah compare dengan Go Plus di Touch 'n Go e-wallet, di mana pada waktu video sebelum ini yang telah pun saya buat, dividen yang korang terima adalah lebih kurang 3.41%. So lebih 0.3% di situ, dan di sana sangat liquid semudah ABC. Duit tu terus masuk ke dalam korang punya account bank lah. So kalau compare dengan StashAway simple ni memang agak lambat, 2-3 hari itu paling laju lah, baru korang boleh dapat duit korang balik. So duduk okey, duduk ada matlamat sendiri. Korang nak simpan duit ataupun korang nak duit cepat, korang boleh pilih, korang boleh nilai mana yang terbaik untuk korang. Jadi itu sajalah perkongsian saya tentang StashAway simple. Mari kita lihat tentang news yang terkini tentang S&P 500 ataupun keadaan ekonomi ataupun stok US secara general dan pantas. Ini adalah S&P 500, tapi kita tidak membeli inilah. Kita membeli IVV ataupun VOO lah. Yang ni dia punya nombor ni lebih kurang senang sikit. Harganya 300 lebih. Sama macam tadilah, lebih kurang saja 300 lebih. Dia benda yang sama tapi dia punya provider tu lain. Yang ni Vanguard. Yang IVV tadi tak silap saya iShare. So provider yang lain-lain tapi sepatutnya membeli benda yang sama, iaitu top 500 stock US company yang terbaik lah yang berada dalam market. So kita boleh nampak lah, berdasarkan 1 bulan lepas kita telah pun mengalami rally yang
yang sangat-sangat terbaik lah. Asyik jatuh je, so kita dapatlah merasa naik sedikit, yang membawa kepada lebih kurang 5% lah untuk 1 bulan yang lepas, 4.86% untuk 3 bulan lepas, dan untuk YTD nya adalah 4.13%. So memang terbaik. And then technical indicator dia lebih lean lah towards the buy punya technical indicator ini. Cuma yang menariknya, semalam iaitu pada hari Selasa, keadaan di bursa Amerika, bursa US agak kucar kacir, di mana tiba-tiba sahaja mereka mengalami technical malfunction pada waktu market open lah, dan ini menyebabkan sebahagian NYSE listed stock telah pun dihaltkan mereka punya operasi kerana berlakunya technical malfunction, menyebabkan harga terbang sana sini, lompat sana sini. Harga memang sangat-sangat tak logik. Kita boleh lihat contohnya dengan kita punya brand Nike kita. Ambil kau lemang sebatang ni. Kalau kita tengok, saya sebagai shareholder Nike pada waktu ini memang saya menangis lah, tiba-tiba sahaja jatuh dengan persentase yang sangat-sangat besar. Tetapi sekarang ini dia telah pun recover lah, so tak ada masalah pun sebenarnya, cuma market barai lah. Seterusnya kita nak lihat dulu tentang stok kapal terbang, stok airlines. Seterusnya kita dapat berita tentang Boeing, iaitu airplane manufacturer. Mereka expected untuk menjana duit semula setelah mereka selama ini sangat-sangat barai, di mana mereka rugi sebab apa? Mereka punya produk sebelum ini mengalami sebuah disaster lah, di mana Boeing 737 Max mereka telah pun mempunyai masalah yang sangat dahsyat pada Mac 2019 dan 2020 yang menyebabkan 2 deadly crash dalam masa 5 bulan sahaja. Jadi semua kapal terbang yang dikeluarkan oleh Boeing, iaitu 737 Max, telah pun dilarang untuk terbang, menyebabkan banyak pihak mengalami kerugian lah, sebab kita tahu harga kapal terbang ni mahal, dah beli mahal, lepas tu tak boleh terbang pula. Itu yang mana yang dah belilah, yang pada mereka yang baru nak beli memang tak akan belilah, sebab kita dah nampak berlakunya tragedi yang menyebabkan kematian. Memang ini memang berimpak yang sangat-sangat besar lah terhadap pembuat kapal terbang Boeing ini. Jadi apa yang berlaku seterusnya, mereka tak ada duit lah. Jadi dikata kat sini, Boeing telah pun membakar duit lebih kurang 5 bilion setiap kuarter sepanjang berlaku pandemik ini. Dalam mereka sebelum ini barai sebabnya mereka punya produk kapal terbang mereka sangat bermasalah. Kemudian berlaku lagi dengan pandemik. Memang kita tahu semua airline memang barai, memang tak ada siapa lah nak order kapal terbang waktu tak boleh terbang kan, menyebabkan Boeing ini memang mengalami masalah duit lah. Tetapi Wall Street menganggarkan lebih kurang 81 bilion sale bakal terjana pada tahun 2023. Dianggarkan Boeing bakal mempunyai lebih kurang 4 bilion free cash flow untuk tahun 2023 ini. Tapi sebenarnya 4 bilion free cash flow ni tak banyak pun. Sebab apa? Bila kita tengok pada tahun 2018, mereka menjana lebih kurang 13.6 bilion free cash flow dan 11.3 bilion pada tahun 2017. Apa maksudnya? Maksudnya mereka tak kembali lagi pada waktu mereka peak, pada waktu mereka mengawal market share pembuatan kapal terbang. Mereka masih lagi berada di takut lama lah. So ini membawa kepada market share telah pun diterajui oleh Airbus. Dan kita tahu memang ada dua je company yang betul-betul conquer lah commercial jet ni, Boeing dan juga Airbus. So member seorang dah ikut, yang seorang lagi akan thrive. Tapi for how long kita tak tahu. Kita tengoklah bolehkah Boeing ini bangkit kembali ataupun tidak. Kita akan tengoklah macam mana. Lepas tu kita juga dapat berita di mana Google berada dalam keadaan yang agak kucak kacir, di mana mereka telah pun dikenakan antitrust lawsuit daripada pihak kerajaan US. Jadi apakah antitrust law ni? Antitrust law di negara US ini adalah bertujuan untuk meregulasi pelaksanaan business operation mereka untuk mengelakkan daripada berlakunya anti-competitive behavior. Mana dia nak elakkan apa? Nak elakkan monopoli. Macam kita tahu sejarah US memang terlalu banyak sangat monopoli yang berlaku. Yang paling biasa kita dengar tentang US Oil, iaitu John D. Rockefeller, di mana dia telah pun conquer ke semua company US dan basically dia seorang saja pegang satu dunia punya minyak output lah pada waktu ketika itu, dan akhirnya kerajaan US datang pun pecahkan kepada belasan ataupun puluhan company lah daripada satu company saja untuk mengelakkan berlakunya monopoli ini. Jadi dan sekarang siapa yang kena? Yang kenanya adalah Google. Dan memang kita fahamlah kenapa US buat macam ni, sebab kita tahu data kita ni, maklumat dan information semuanya adalah seperti minyak jugalah, cuma ini adalah minyak untuk abad ke-21 ini. Memang sebenarnya data kita ni memang valuable, memang Google memang boleh buat duit lah dengan data-data yang kita ada ini. So kita tahu kenapa US melaksanakan benda ini, mesti ada insiden yang trigger pihak kerajaan untuk mengenakan antitrust law kepada pihak Google ini. Dan kalau kita tengok pada sejarah, first lawsuit yang dikenakan pada Google pada tahun 2020, Tech Giant ini telah pun dituduh cutting off competition melalui exclusionary agreement. And then lawsuit ini pula datang apabila Google telah pun melay offkan pekerjanya seramai 12,000 pekerja. So korang nampak Google telah pun membuang pekerjanya sebanyak 12,000 pekerja kan, sangat-sangat banyak. Dan itu telah pun membawa kepada employer market. Jadi
sekarang ini memang terlalu banyak tech layoff. Company-company tech sekarang ini memang sangat-sangat viral lah, yang telah pun banyak membuang pekerja-pekerja mereka. Dia telah pun menukar the great resignation kepada the great recommitment. Sebelum ini kita tahu pekerja yang mempunyai the upper hand, mereka yang berkuasa nak pilih company mana yang saya nak bekerja. So mereka boleh pilih, okay, company ni bagus, company ni bagus. So mereka akan pindah randah yang mana sahaja yang mereka suka. Tetapi apabila mereka buat macam tu, sekarang mereka adalah orang yang first akan dibuang kerja. Yalah, takkanlah kita nak buat orang yang dah kerja 5 tahun, dah kerja 10 tahun untuk utamakan orang yang baru kerja sebulan 2 bulan. Mestilah takkan kita akan utamakan orang yang dah kerja lama. Kalau korang sendiri pun korang dah kerja lama, tiba-tiba korang kena pecat, yang stay siapa? Orang yang baru masuk, mesti korang akan koyak juga. Inilah yang berlaku kepada hampir semua company yang besar lah di negara US ini. Dan apabila kita lihat di layoff.fyi ini menunjukkan data lah. Dia telah pun track pada tahun 2023 sahaja sebanyak 185 company tech telah pun melaksanakan layoff ataupun membuang pekerjanya seramai 57,000 pekerja dalam masa tak sampai sebulan. Sebenarnya 57,000 orang telah pun gaib, guys. Dan penyumbang yang paling besar adalah Google seramai 12,000 orang, Meta seramai 11,000 orang, Amazon lebih kurang 10k, Microsoft 10k dan banyak lagi lah sebenarnya. Dan kita tengok Twitter yang famous kan, sebelum ni buang kerja, tapi Twitter baru 3,700 sahaja, guys. Tak adalah banyak pun. Google, Meta lagi banyak, double, triple mereka punya pembuangan pekerja mereka. Jadi korang boleh nampak lah apa yang berlaku. Basically ramai orang ikut Elon Musk lah. Sebelum ni Elon Musk kena kecam sebab banyak buang pekerja, tapi at the end of the day semua ikut Elon Musk, iaitu antara ataupun bekas orang paling kaya di dalam dunia ini. Mereka ikut strategi orang kaya. Tapi taklah, sebenarnya mereka tahulah company mereka, macam mana keadaan company mereka, kenapa mereka nak buang, apakah yang mereka akan terima, apakah yang bakal mereka kehilangan. Mereka mesti dah buat kira-kira itu semua dan akhirnya mereka pull the trigger, dan itulah yang berlaku. 12,000 orang telah pun dibuang pekerja di Google sahaja. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Itu sajalah saya punya perkongsian saya tentang keadaan stok US ini. So guys, kalau korang belum lagi tekan button like dan subscribe, nak minta tolong korang tekan sekarang juga. Korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.